Buying a home can feel like navigating uncharted waters. Redfin agents can help. They'll answer your questions with honest advice so you know exactly what you're getting into. They'll also help you tour as many homes as you want and show you what it takes to make a winning offer. With a Redfin agent on your side, you can sail straight to your dream home. Local expertise from Redfin. That's real estate done right. Tour subject to property and agent availability. Virginia Office Falls Church, VA, 844-759-7732. Hai, selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jijak Ahmad dan juga Hakim Rahman. Ni kali pertama kita berganding bahu di studio baru Hakim. Dan esok ni Hakim dijangka mungkin puasa. Hakim. Ya ke? Ya. Nak puasa dah? Oh yalah, hari ini 12 April 2021, hari Isnin, bersamaan dengan 29 Syakban 1442 Hijrah. Di mana kalau Gigi kata besok nak puasa, bermakna petang ini ataupun malam ini biasanya akan ada pengumuman. Di mana kita bermaklum bahawa hari ini 12 April adalah hari untuk melihat tarikh ataupun melihat anak bulan Ramadan hari ini 12 April. Dan dia boleh lihat di 29 lokasi di seluruh negara. Antara lokasi-lokasinya di Pontian Kecil di Johor, kampung saya. Kompleks Falak di kampung Kompleks Falak Hawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka. Kampung Gigi. Ya. Lepas tu di Port Dickson, Negeri Sembilan, di Balai Cerap Selangor, di Sabak Bernam Selangor. Ada banyak tempat nak lihat anak bulan tu. Kalau itu bermaksud sama ada esok puasa ataupun lusa. Kita boleh tahu. Kita tunggu pengumuman malam ni. Kerana nanti malam ni penyimpan mohon besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam ini tarikh permulaan puasa yang ditetapkan melalui radio dan juga televisyen. Ya, jadi bolehlah saksikan nanti. Ya, bercakap mengenai persediaan puasa itu, kita tahulah kalau diumumkan esok puasa, malam ni bermaksudnya dah bermulanya solat tarawih. Tapi kita akan bawakan beberapa pengumuman yang dibawakan dari negeri-negeri. Kita setakat ini dibenarkan untuk solat tarawih. Tapi akan ada penjarakan fizikal atau SOP tertentu yang telah ditetapkan. Tapi dalam masa yang sama, keterujaan itu sebenarnya untuk menyambut Ramadan dan juga bersahur itu persediaan itu Hakim. Kalau Hakim macam mana biasanya sahur atau tidak? Kita ni sebab kerja pagi, kita selalunya sahur di office saja kan. Itulah kelebihannya. Tapi kalau tak sahur tu mungkin lemah sikit. Lemah sikit. Lemah sikit. Yang kalau perempuan ni sebab tertentu, kalau lelaki pun mungkin lemah sikit, tak mampu berpuasa, itu yang jadinya ada geng plastik hitam. Tapi apa pun, bila bulan puasa ni kita lihat ada juga segelintir yang sengaja tidak mahu berpuasa digelar sebagai geng plastik hitam kerana mereka ini beli makanan simpanan plastik hitam, tak nak tunjuk apa yang mereka beli itu plastik hitam. Tapi ada pesanan daripada Pengarah Jabatan Agama Islam Perak, Datuk Muhammad Yusof Husin, yang menegaskan bahawa tindakan ini tidak bermaruah, jadi boleh menjatuhkan image ataupun persepsi orang ramai terhadap agama Islam. Dan dalam masa yang sama, kalau kita lihat juga apa yang saya kira ini amaran lah yang diingatkan atau ditegaskan oleh Jaib ini sendiri, merupakan satu perkara yang perlu kita lihat dengan lebih penting, dengan terperinci lagi ya, kerana dalam bulan Ramadan ini perlunya kita ni sebagai umat Islam untuk lebih saya kira cekal lah untuk menghadapinya. Kita tahu setiap tahun kita ada, kalau kita cakap pasal serbuan, operasi yang sebegini kan, tapi kita harapkan untuk tahun ini ia dapat kita boleh lihatlah. Mungkin tak ada langsung kes, kita harap tiada langsung kes atau mungkin berkurangan daripada tahun-tahun sebelum. Ya, dan di Perak juga Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Perak ada nyatakan pihaknya kesan 71 port ataupun lokasi. Lokasi ini mungkin jadi lokasi serbuan. Kalau nak rasa naik van jenazah di tengah hari bulan Ramadan, silakan. Ya, itu sebenarnya dalam masa yang sama kita nak kerjasama daripada peniaga-peniaga supaya tidak bersubahat. Itu yang ditegaskan oleh Jaib sendiri dalam masa-masa bulan Ramadan ini, tidak bersubahatlah dengan geng-geng plastik hitam kita panggil kan. Geng-geng plastik hitam ini untuk sesama buka puasa pula tengah hari. Tapi walaupun ada mungkin ada alasan yang diizinkan untuk berbuka puasa, lakukanlah di tempat yang tersorok. Kalau
mungkin kerja berat, untuk wanita mungkin uzur ataupun tidak sihat, perlu mengambil ubatan, tidak perlu berbuka di khalayak. Itu pesanan, orang kata pesanan khidmat masyarakat secara umum lah. Tapi ini juga melibatkan soal halal dan haram. Bercakap mengenai soal halal dan haram ini juga, semalam kita digemparkan dengan laporan mengenai kartel daging di Johor, di mana pihak polis telah pun menahan 36 individu yang merupakan pengarah dan pengurus 20 syarikat yang terlibat dalam kes kartel import ini. Apa yang dia buat ni? Okey, semalam pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzair Mohamad, dia umumkan penahanan individu-individu ini di seluruh negara. Kalau kita lihat infografik yang kami sediakan ini, bagaimana untuk anda ingin memahami perjalanan kartel daging ini. Okey, contoh kita lihat infografik ini. Infografik ini, mana infografik ya? Kalau boleh minta mainkan infografik sebentar untuk kita lihat. Ya, okey, begini. Aliran pembekalan ini adalah daging. syarikat-syarikat yang dibekalkan. Syarikat ni daripada 27 syarikat pembekal daging, dibekalkan daging sejuk beku dan ada juga diimport dari Brazil. Jadi apabila dah diimport ni, dia masuk kepada syarikat sejuk beku dia, di pusat pengumpulan dia, dan dihantar ke gudang. Dekat gudang inilah dia paketkan semula, dia tampal dengan cop logo halal palsu, kemudian diedarkan kepada syarikat. Syarikat ini ada lebih kurang 200 lebih syarikat di seluruh negara, dan kemudian diedarkan kepada peruncit dan dijual kepada peruncit. Kalau kita lihat satu lagi infografik yang boleh kita paparkan di sini adalah bagaimana syarikat-syarikat ini mengesan ataupun melihat menjalankan modus operandinya. Modus operandi mereka dengan berjual harga lebih murah dan beri pinjaman kredit. Maksudnya beli tak payah bayar dulu, ambil. Itu cara dia nak memperbanyakkan pelanggan daripada pemborong dan juga peruncit, Gigi. Dalam masa yang sama, kalau kita tengok perincian apa yang dibawakan adalah suspek terdiri daripada 26 lelaki dan 10 wanita berusia 28 hingga 67 tahun dengan 34 orang memegang jawatan pengarah dan 2 lagi adalah pengurus syarikat. Dan kalau anda boleh lihat infografik yang kami sediakan, ini beberapa perincian di mana sebenarnya penangkapan dibuat negeri-negeri yang terlibat. Dan 15 suspek telah ditahan di Johor, Pulau Pinang 7, Kuala Lumpur 7, Selangor 5 serta masing-masing seorang di Kedah dan Perak dalam ops kartel daging yang dijalankan di seluruh negara pada 9 April lalu. Itu antara perincian yang kita bawakan. Dan Hakim, secara keseluruhannya syarikat pengedar yang telah dikenal pasti adalah 202 dan telah 202 syarikat dan mereka telah mengedarkan daging ke seluruh negara sejak 2018 dan siasatan masih lagi dijalankan berkenaan perkara ini. Ya, dan sementara itu juga kita lihat walaupun ada 36 tangkapan tapi ada 7 lagi yang masih bebas belum ditangkap. Dan kalau kita lihat laporannya, polis kesan 7 lagi suspek, di mana 2 suspek utamanya kita lihat gambar yang dipaparkan ini, Tan Siu Huak 42 tahun dan Wong Ah Kiong 44 tahun. Seorang dari Ulu Tiram, Johor, seorang lagi dari Kuantan, Pahang, dan mereka inilah yang sedang dikesan oleh pihak polis bagi membantu siasatan. Dan dalam masa yang sama juga isu ini juga isu yang pernah dipaparkan media hujung tahun lalu dan juga awal tahun ini. Dan seperti yang kata pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, kes ini pernah dibuka siasatannya di pihak agensi-agensi seperti KPDNHCP, tetapi kemudian diletakkan status sebagai no further action kerana ketiadaan keterangan. Jadi kemudian pihak JSJ bersama dengan kontingen Johor melakukan siasatan lanjut, dan inilah hasil siasatannya, di mana kartel ini, mereka bersekongkol 19 syarikat ini telah mengaut keuntungan antara 1 hingga 5 juta Gigi dalam tempoh daripada 2018 itu dengan menyalahguna permit import yang mereka perolehi. Ada 4 permit import tapi dia bawa masuk lebih daripada kelayakannya. Dan laporan ini juga kita lihat turut dipaparkan di tajuk di muka hadapan akhbar-akhbar utama, antaranya Berita Harian. Berita Harian memaparkan bagaimana kartel daging import mengaut 52 juta ringgit setahun telah pun ditumpaskan. Dan menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah ini juga
kalau kita lihat berapa sebenarnya itu adalah kalau kita lihat di sini ialah antara 1 juta hingga 52 juta ringgit keuntungan tahunan syarikat-syarikat ini, pengimport dan 19 pengedar. Itu satu jumlah yang banyak. Begitu juga kalau kita tengok muka hadapan akhbar Sinar Harian juga memaparkan perkara yang sama, bagaimana tumpasnya kartel daging ini dan bagaimana modus operandi itu dijalankan oleh mereka. Kalau kita boleh lihat bagaimana muka hadapan akhbar Sinar Harian pada hari ini. Ya, kita saksikan muka hadapan akhbar Sinar Harian yang menulis tajuk Komplot 19 kartel daging. Dia tukar daripada daging haram jadi halal. Itu yang tadi kita sebutkan tadi. Di gudang itu dia tukar chopnya. Dia dikesan mengedar 1,000 tan daging berbanding 108 tan yang dibenarkan dalam permit import. Ini yang disebutkan tadi, mensalah guna permit import ada 4, boleh ada had-had tertentu boleh import, tapi dia bawa masuk lebih banyak. Inilah pakatan jahat yang terbongkar seperti yang dilaporkan juga di akhbar Sinar Harian. Gigi. Ya, baik. Itu antara muka paparan akhbar dan juga bagaimana perincian sindiket kartel daging ini. Kita juga nak bawakan mengenai satu lagi kejayaan pihak berkuasa yang menumpaskan satu lagi sindiket. Kali ini adalah sindiket pengedaran dadah antarabangsa yang didalangi oleh pasangan suami isteri bergelar Datuk dan Datin. Itu antara perincian yang kita bawakan di sebalik kenderaan mewah dan ia digunakan bagi penghantaran dadah. Dan menurut Timbalan Pengarah Narkotik, Risikan Operasi Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Deputi Komisioner Zainuddin Ahmad berkata pasangan itu ditahan bersama 7 ahli sindiket dalam 6 serbuan di sekitar Johor dan Selangor pada 7 dan April lalu. Dan katanya hasil serbuan itu turut merampas dadah jenis syabu seberat lebih 12 kilogram, pil ekstasi 6 kg dan ketamin 420 gram yang bernilai lebih 800,000. Ya, dan sedikit ni sebenarnya dah aktif September tahun lalu. Tapi bukan kali pertama hasil siasatan dan risikan pihak polis mendapati bahawa mereka ni pernah aktif dulu 2006. 2006 mereka pernah aktif, kemudian mereka berhenti seketika, mungkin dah banyak duit dia rehat sekejap, lepas tu baru-baru ni aktif balik. Dan yang paling tak dijangka adalah modus operandinya, kerana modus operandinya adalah biasa kalau kita lihat kenderaan-kenderaan mewah ini kita hanya saksikan mungkin orang kenamaan, golongan kenamaan yang menaikinya dan tidak menimbulkan sebarang syak wasangka, tapi mereka ini menggunakan kenderaan mewah, Porsche, Velfire dan sebagainya, bawa dadah dalam tu sebenarnya. Jadi mungkin pihak berkuasa dengan harapan dapat mengaburi mata pihak berkuasa, tapi sebenarnya mereka ini menguruskan dadah, mengedar dadah. Markas ini di mana? Markas ini di Selangor. Dibawa ke Selangor tu kemudian diseludup di Indonesia. Johor tak ada markas, walaupun kes ini diumumkan di Johor, tapi tak ada markas, cuma orang-orang ataupun konco-konconya berada di Johor. Jadi kalau kita tengok perincian juga mereka juga menggunakan Mustang untuk hantar dadah ke Kelantan. Mercedes-Benz, Kuala Lumpur, Mercedes-Benz, Volkswagen Passat, Pro 2 Alza pun ada. Ini untuk hantar ni kot. Mereka ini kecil-kecil kan. Ini merupakan beberapa kenderaan yang telah pun disita dan juga dirampas oleh pihak berkuasa dan melibatkan wang tunai dalam kenderaan itu bernilai RM59,809 dan juga barangan kemas. Itu antara apa yang telah dibongkarkan oleh pihak berkuasa berikutan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa melibatkan Datuk dan Datin, pasangan suami isteri. Dan Datuk itu juga sebenarnya ada rekod jenayah, pernah dipenjarakan kerana kes dadah pada 2006 dulu. Tapi dia tak aktiflah dalam badan-badan kebajikan ke apa, cuma menimbulkan persoalan. Apabila soalan pertama, bagaimana individu yang mempunyai rekod jenayah ini boleh dapat gelaran Datuk ataupun Tan Sri dan sebagainya. Yang keduanya, persepsi. Bila kita lihat orang berkereta mewah, kita rasa dia berkejaya dan tidak menyelindungi ataupun melindungi apa-apa kegiatan. Tapi rupa-rupanya dalam kes ini, Datuk dan Datin mengedar dadah dengan berselindung. Modus operandinya menggunakan kenderaan mewah. Itu antara laporan-laporannya. Butiran lanjut anda boleh baca di laman web extraordinary.com. Dan banyak lagi laporan kita nak bawakan selepas ini. Tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Jumpa lagi. Ya.
Bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kami nak bawakan ini perkembangan kes harian COVID-19 yang mana penting ya untuk kita tahu, walaupun kita tahulah sebahagian daripada kita mungkin dah tidak ambil tahu lagi mengenai kes harian, tetapi penting kepada kita untuk melihat ini setiap hari kerana kita boleh meningkatkan waspadakan diri. Dan kalau kita boleh tengok, Malaysia merekodkan 1,739 kes baru untuk tempoh 24 jam yang lalu, sekaligus menjadikan jumlah kumulatif kes kita setakat ini 360,856 kes, dan Selangor mencatatkan kes tertinggi Hakim 535. Dan kalau kita tengok juga dari jumlah itu 441 kes adalah daripada kluster-kluster dan saringan kontak rapat kes positif COVID-19 yang telah aktif dijalankan di lapangan. Sarawak sebanyak 443 kes, Sabah 127 kes. Dan Dr. Nur Hisham juga ada mengatakan bahawa sejumlah 8 kes kematian telah dilaporkan, menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian dalam negara kita akibat COVID-19 ketika ini adalah 1,329 kes, dan kesemuanya melibatkan warga negara Malaysia. Dan selain itu, kita juga tidak lupakan angka kes sembuh, iaitu 1,216 kes sembuh, dan juga 183 kes pula ketika ini dirawat di ICU, manakala 81 daripadanya memerlukan alat bantuan pernafasan. Dan bercakap mengenai kes harian COVID-19 dan kita juga pun dah nak melangkah ke bulan Ramadan, ini paparan muka hadapan akhbar News Straits Times yang saya kira sangat menarik apabila dikatakan di situ Kelantan kritikal. Kita tahu juga kes di Kelantan semakin hari semakin meningkat, dan negeri Kelantan telah mengambil inisiatif untuk membatalkan bazar Ramadan dan juga solat tarawih, Hakim. Ya. Dan kalau kita lihat tindakan ini dilakukan oleh kerajaan negeri Kelantan apabila melihat kadar kebolehjangkitan ataupun R0-nya meningkat, dan mengambil inisiatif tapak-tapak bazar yang ingin dibuka semua ini ditransformasikan, ditukar jadi pusat rawatan, pusat saringan. Ini satu langkah permulaan yang diambil oleh negeri Kelantan. Kita harapkan kerajaan-kerajaan negeri lain, terutamanya di negeri-negeri yang mencatatkan angka jangkitan yang tinggi ataupun kita risau sebenarnya kadar kebolehjangkitan dan juga kes aktif. Maksudnya kes yang berada di dalam komuniti yang boleh menjangkiti orang lain itu tinggi, atau istilah ringkasnya R0. Ringkasnya R0 lah, itu maksud R0 tu. Dan kita harap kerajaan negeri lain mengambil contoh juga apa yang dilakukan oleh Kelantan ini. Apabila Kelantan kita lihat membatalkan kesemua bazar Ramadan dan Aidilfitri di negeri itu, dan ini kata pengurusi jawatan kuasa Kerajaan Tempatan Perumahan dan Kesihatan Negeri Izani Hussein melalui catatan di Facebooknya. Dia kata langkah itu diambil sebagai usaha membendung penularan COVID-19, dan jelasnya lagi ada program ini program Madinah Ramadan yang sebelum ini dirangka bagi tujuan solat tarawih berjemaah, berbuka puasa, sahur serta majlis ilmu akan ditukar menjadi pusat rawatan dan kuarantin COVID-19 berisiko rendah. Dan katanya juga bazar Ramadan, bazar Aidilfitri seluruh Kelantan dibatalkan. Madinah Ramadan menjadi CPRC, pusat kuarantin, dan ikhtiar demi membendung penularan COVID-19 itu. Dan Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob sebelum ini juga kita lihat melaporkan bahawa bazar Ramadan telah dibenarkan beroperasi dengan SOP yang ketat, tapi nampaknya terpaksa dibatalkan Hakim kerana tidak mahulah ada penularan COVID-19 yang lebih teruk lagi di negeri itu. Dan ini kita lihat membuka kepada satu lagi spektrum perbincangan. Kalau kita tengok, dulu kita tak ada bazar Ramadan tapi ada e-bazar. Ya. Kalau ingatlah tahun lepas punya puasa. Puasa. Kalau puasa lah. Ada e-bazar di mana ada dapur berpusat di mana mereka pengusaha-pengusaha boleh memasak di situ, menyediakan juadah-juadah berbuka puasa, kemudian penghantar makanan ini mengambil dan menghantar makanan, dan ada tempoh-tempoh waktu tertentu. Tapi saya kira apapun SOP-nya mungkin akan dijelaskan tidak lama lagi dan nak masuk bulan Ramadan ni. Dan ini mungkin sudah kategori norma baru ataupun perubahan yang perlu kita adaptasi bagi mengekang
penularan ataupun peningkatan angka jangkitan positif COVID-19. Ya, sesamalah kita nantikan mungkin ada pengumuman baru yang dibawakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Tapi kita nak bawakan sedikit perkembangan politik kalau sempat. Ini berkenaan dengan sidang parlimen. Ramai yang meminta sidang parlimen diadakan. Kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata kerajaan tidak akan menghalang atau ambil tindakan terhadap keputusan yang dibuat Majlis Presiden Pakatan Harapan yang bercadang mempersembahkan memorandum yang ditandatangani semua ahli parlimen kepada Yang di-Pertuan Agong supaya parlimen dibuka semula secepat mungkin. Bagaimanapun, Datuk Seri Taqiyuddin berkata sebarang keputusan akhir berkaitan membuka semula parlimen hanya boleh diputuskan oleh titah Yang di-Pertuan Agong. Ini Datuk Taqiyuddin berkata pertamanya negara kita adalah negara demokrasi. Selagi apa-apa yang dibuat itu dalam ruang lingkup yang dibenarkan undang-undang itu tidak salah, termasuk nak hantar memorandum atau nak hantar petition. Kita nak lihatlah bagaimana keadaannya nanti. Ini apa yang Datuk Taqiyuddin Hassan cakap merujuk kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan dalam ketetapan Port Dickson yang menyatakan di bawah payung ataupun kemah besar itu mereka sanggup bekerjasama. Maksud bekerjasama di sini adalah bekerjasama dengan mana-mana ahli parlimen, tak kira mana-mana parti. Sekiranya mereka menyokong pembukaan parlimen ini, mereka boleh menandatangani petition yang bersama yang akan dihantar kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Itu yang dikatakan oleh Lim Guan Eng, Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng, yang menyatakan bahawa jangan salah faham, DAP masih lagi kekal dengan pendirian untuk tidak menjalin sebarang kerjasama politik dengan UMNO. Tetapi kalau nak hantar persetujuan ataupun sokongan nak buka parlimen itu, mereka boleh letak sekali nama. Dan kalau ini yang dikatakan mengambil pendekatan kemah besar bagi menyatu padukan rakyat tanpa mengira pegangan politik bagi memulihkan demokrasi negara. Ini perdebatan untuk membuka semula parlimen selepas kita dapat saksikan banyak sektor-sektor sudah beroperasi kembali tetapi parlimen tidak dibuka, dan mungkin ada yang tidak melihatnya sebagai satu benda yang penting, tapi ia melibatkan soal-soal dasar perundangan dan juga perbelanjaan yang telus, accountability bagi memastikan accountability dan semak imbang itu sentiasa ada. Ya, banyak akta-akta juga belum habis dibentangkan seperti akta gangguan seksual. Itu sebenarnya penting untuk kita buka sebenarnya sidang parlimen. Apa pun kita nantikan bagaimana perkembangannya. Kita nak bawakan juga mengenai audio yang tular yang melibatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ini reaksi daripada Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang mengatakan bahawa beliau yakin audio yang tular yang mengaitkan dua presiden ini, Presiden PKR dan juga Presiden UMNO adalah sahih. Ahli Parlimen Gombak itu pada masa sama menyifatkan tindakan Anwar itu merupakan satu pengkhianatan terbesar kepada PKR dan Pakatan Harapan PH secara umumnya. Dan katanya, saya kira ini merupakan pengkhianatan yang terbesar. Ia bukan sahaja kepada partinya sendiri tetapi juga kepada anggota komponen PH kerana secara sulit menjalankan rundingan dan perbincangan. Macam sama je. Tapi saya sebenarnya agak janggal dengan laporan tersebut dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Azmin Ali yang menyatakan bahawa video ataupun rakaman audio mirip suara Datuk Seri Anwar Ibrahim itu tulen. Sebab situasinya beberapa bulan lepas pernah juga ada satu video yang tular membabitkan Datuk Seri Azmin Ali. Reaksi berbeza diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anda tahu saya merujuk pada video mana, tapi apapun itu terpulang kepada interpretasi anda sendiri sama ada video tertulis ataupun tidak. Tapi laporan-laporan berkaitan dengan perkara ini juga kami paparkan di laman web extraordinary.com. Ya. Tapi sekian saja Awani Pagi untuk waktu ini. Saya Hakim Rahman. Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Bye. Buying a home can feel like navigating uncharted waters. Redfin agents can help. They'll answer your questions with honest advice so you know exactly what you're getting into. They'll also help you tour as many homes as you want and show you what it takes to make a winning offer. With a Redfin agent on your side, you can sail straight to your dream home. Local expertise from Redfin. That's real estate done right. Tour subject to property and agent availability. Virginia Office Falls Church, VA. 844-759-7732.